Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 6 November. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Projek pembangunan semula Bandar Sibu akan mengambil masa 15 tahun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, projek pembangunan semula itu akan melibatkan perancangan yang meluas merangkumi pembinaan tasik, pengurusan sistem saliran terutama di lokasi kerap banjir. Jelasnya, model baharu pembangunan untuk Sibu itu dijangka menelan kos berbilion ringgit. 15 tahun Sibu will be aktif, akan hidup semula dengan peluang pekerjaan dan pembangkitan swasta dalam pembangunan Sibu semula. Waktu tu lagi ada planning, dahnya siap, saya akan show dengan kita kedai Sibu pada tahun yang akan datang. Beliau berucap demikian ketika merasmikan konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Sibu. Datuk Patinggi Abang Johari yang juga yang di-Pertua PBB menegaskan projek pembangunan semula Sibu itu akan turut membawa limpahan ekonominya kepada daerah berdekatan seperti Kanowit, Tanjung Manis, Sarike dan Kapit. Dalam ucapannya, bagi melengkapkan pembangunan di Zon Tengah Sarawak, sebuah pelan induk pembangunan Kapit juga sedang dirancang. Hampir 3,000 orang perwakilan dari 23 cawangan menghadiri konvensyen khas sempena 60 tahun Sarawak Merdeka. Sementara itu, pada majlis yang sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu Kerajaan Sarawak sedang mempertimbangkan untuk meminda semula Undang-Undang Sarawak Energi Berhad SEB. Premier melahirkan keyakinan tinggi bahawa projek empangan hidroelektrik melata itu akan meningkatkan sumber air asli negeri bagi tujuan menghasilkan tenaga elektrik. Beliau mendedahkan undang-undang berkenaan akan dipinda semasa persidangan Dewan Undangan Negeri DUN yang akan bermula pada 20 November ini. Terdahulu, beliau turut mengumumkan terdapat beberapa kawasan di luar bandar Sarawak berpotensi untuk menjana tenaga boleh diperbaharui. Sehubungan itu, beliau yang juga Presiden PBB Sarawak itu turut menyatakan akan berkongsi inovasi baharu tersebut pada persidangan DUN kelak. Dalam pada itu, penambahan bilangan kawasan Dewan Undangan Negeri DUN menjadi antara intipati usul dalam ucapan Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera PBB, Datuk Dr. Anwar Rabai semasa konvensyen PBB Zon Tengah 2023. Selain itu, beliau juga menyentuh mengenai memberi keutamaan kepada peruntukan pembangunan untuk kawasan luar bandar, termasuk menuntut supaya Sarawak mengekalkan tumpuannya terhadap kebajikan, kesejahteraan dan pembangunan rakyatnya dalam Belanjawan Sarawak tahun 2024. Datuk Dr. Anwar turut berterima kasih dan menghargai inisiatif Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Premier Sarawak yang menyalurkan bantuan deposit sebanyak RM10,000 untuk deposit pembelian rumah mampu milik kepada pembeli rumah pertama. Beliau turut mengusulkan supaya Kerajaan Sarawak membina lebih banyak skim pembesaran kampung di kawasan Zon Tengah bagi membantu rakyat membina rumah kediaman yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan. Sultan Selangor Sultan Syafaruddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Norshikin berangkat tiba di Majlis Penangguhan Sarawak Regatta di tepian Sungai Kuching bagi menyaksikan acara akhir lumba perahu bagi Piala Raja Sungai petang semalam. Keberangkatan tiba baginda berdua pada 4 petang disambut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah serta kedua-dua Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting, Chiu Yu dan Datuk Sedar Lawan. Seterusnya, baginda berdua dijadualkan menaiki Sarawak River Cruise untuk menyusuri Sungai Kuching menikmati pemandangan di waktu senja. Pada hari ini, Sultan Sarafuddin serta Tengku Permaisuri dijadualkan berangkat ke Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sarawak, Fort Margherita dan Jumaani Pavilion. Pada sebelah malamnya pula, baginda berdua dijadualkan berkenan berangkat ke Majlis Santapan Negeri di Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak. Sultan Sarafuddin serta Tengku Permaisuri dijadual berangkat pulang ke Selangor pukul 11.30 pagi Selasa menaiki pesawat khas di lapangan terbang antarabangsa Kuching.
Pasukan Puteri Dang Balai Yayasan Sarawak 34 dinobatkan sebagai Raja Sungai pada Regata Sarawak 2023 sekaligus membawa pulang Piala Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Pasukan itu turut membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM30,000 serta piala pusingan, manakala pasukan Puteri Dang Balai Yayasan Sarawak 8 memenangi tempat kedua dan hadiah wang tunai RM20,000. Manakala pasukan Udak di tempat ketiga dan membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah menjemanduli menyampaikan hadiah kepada pemenang bagi acara kemuncak Regata Sarawak tersebut yang berlangsung di tebingan Sungai Kuching. Sementara itu, perlombaan kategori tumpuan perahu bidar 30 pekayun lelaki itu disertai 18 pasukan merupakan acara menutup tirai Regata Sarawak yang telah bermula pada 27 Oktober lalu. Golongan belia diingatkan agar berwaspada dengan masalah sosial dan jenayah termasuk menjauhi penyalahgunaan dadah. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata kerajaan memandang serius berkaitan isu sedemikian dan lebih lagi penyalahgunaan dadah yang disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Justeru, Datuk Hasbi mengingatkan para belia supaya menumpukan perhatian terhadap masa depan sendiri dengan melibatkan diri dengan aktiviti yang bermanfaat seperti meningkatkan ekonomi diri. Katanya, banyak bantuan disalurkan oleh kerajaan dan mereka digalak merebut bantuan dan peluang tersebut. Datuk Hasbi berkata demikian kepada media pada majlis perasmian Kem Eksplorasi Belia peringkat Parlimen P221 Limbang di Dewan Pejabat Kemas di Limbang. Seramai 60 peserta terdiri daripada golongan belia terlibat dalam program berkenaan. Sementara itu, dalam ucapan beliau pada Majlis Penangguhan Program Seranta Perkeso, Datuk Hasbi menyeru kepada individu bekerja sendiri atau suri rumah mengambil peluang yang diperkenakan oleh Perkeso iaitu perlindungan sosial di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri dan skim keselamatan sosial suri rumah. Katanya, kedua-dua skim itu amat baik kepada kedua-dua golongan bagi menjaga kebajikan mereka. 2 orang warga emas berjaya diselamatkan dalam kebakaran di Kampung Kupang Hilis Ratok tengah hari semalam. Laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak menyatakan kedua-dua mereka dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Kebakaran itu telah memusnahkan 2 buah rumah jenis 2 tingkat berstruktur tidak kekal. Insiden berkenaan turut menyebabkan sebuah rumah bersebelahan mengalami kerosakan kecil. Pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.16 tengah hari. Seramai 4 anggota dengan sebuah kenderaan pacuan 4 roda bersama 2 anggota dengan sebuah kenderaan pasukan perkhidmatan penyelamatan perawatan kecemasan dari Balai Bomba dan Penyelamat Saratok digegaskan ke lokasi kejadian. Pasukan bomba melakukan operasi pemadaman dengan teknik ofensif dan defensif bagi mengelakkan kebakaran merebak ke rumah berdekatan. Punca kebakaran dan anggaran kerugian sedang disiasat. Projek pembinaan Jalan Balau Banting di bahagian Sri Aman yang kini sedang dalam pelaksanaan dijangka siap pada suku ketiga tahun depan. Jabatan Kerja Raya Sarawak dalam satu kenyataan berkata antara skop utama projek itu adalah pembinaan jalan berturap sepanjang 1.5 km dan jalan piawaian R1 sepanjang 8 km selain pembinaan sebuah jambatan konkrit merentasi Sungai Kelau. Projek tersebut yang diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 dibiayai Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Apabila siap kelak, ia bakal memberi manfaat kepada penduduk daripada 10 buah rumah panjang dan sebuah sekolah rendah di kawasan Banting dengan menyediakan satu jaringan perhubungan jalan darat bagi menggantikan penggunaan laluan sungai. Pelaksanaan projek itu juga secara tidak langsung akan memberi lonjakan kepada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat setempat sejajar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Jumaat lepas, upacara miring pembinaan jambatan Batang Kelauh telah diadakan dan dihadiri Adun Bukit Begunan, Datuk Mong Dagang. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.